Tada! Bon appetito. Gemuklah aku macam ni, Chef. Gemuk? Apa kau kisah? Asalkan kau bahagia, kan? Ni, menu baru kita. Semua macam carbo overload je, Chef. Mungkin kita kasih 1 atau 2 option yang sihat sikit. Yes, tu aku tahu. Tapi customer yang datang restoran kita ni, semuanya untuk celebrations. Kita mesti dagang makanan yang happy. Kau try ni. OMG, gila tu goreng sedap benda ni. Macam, happy kan? Macam itulah aku nak customer rasa. Compliments to the chef. Hey, Dr. Martin. Lama tak jumpa? You lah yang busy. Sekarang kan dah jadi toke restoran. Biasa je lah. Wah, semakin prosperous nampak. Ni, itulah aku cakap kat kau. Jangan percaya chef yang kurus. Chef yang macam ni lah, makanan semua sedap-sedap. Betul? I just nak cakap, pasta tadi the best I pernah makan. Memang superb. Thank you, thank you. Okay, I jalan dulu ya. Alright. Okay, bye. Bye. Ya, Chef. Dia happy sangat. Hello, Chef Nick? Kau nak apply line cook ke? Ni si video. Basri, aku tak perlukan ni. Aku cuma nak tahu apa yang kau boleh buat. Chef, kau okey? Ya, aku okey. Aku penat je. Mungkin aku tak cukup tidur kot. Jangan makan lambat sangat. Lepas tu, benda-benda yang banyak lemak susah nak hadam. Chef, kat dapur ni, sebenarnya dia yang bos. Chef, teknik kau ni kena betulkan sikit. Kalau tak, susah nak prep hari-hari. Kau tepi jap. Kau tengok aku buat. Chef, okey. Duduk kejap. Sini. Hei. Okey, minum ni sikit. Minum slow-slow. Penat sangat tu. Bagus. You are hired. Chef, aku gerak dulu. Chef, okey tak ni? Entahlah. Aku pun tak tahu kenapa. Chef, minum ni sikit. Terima kasih. Chef, sejak akhir-akhir ni Chef minum banyak ya?
Tak lah, Wani. Aku haus lah. Mungkin aku ni dehydrated kot. Kau tahu kan bisnes kita sekarang ni baru nak pick up. Mungkin Chef ambil 2-3 hari off. Aku boleh handle. Tak payah. Aku tidur kejap lagi. Aku okey lah. Yang kecoh boleh tak? Nah, aku caw dulu. Apa? Chef, apa hal tidur tengah pagi ni? Aku bukan tidur. Aku cari ilham. Jalah, caw. Insomnia ke? Kenapa tanya? Sejak kebelakangan ni, Chef asyik letih je. Kak Wani pun nampak kan? Chef Nick ni baru-baru ni asyik lapar dah haus je. Ni bukan sesi gosip. Sampai dah bawa keluar? Belum Kak Wani? Ya Kak Wani. Satu, dua, tiga. Chef, stok daging kita low. Dan aku rasa kita kurangkan ikan minggu ni. Macam banyak lebih. Okey. Nampak getak ni? Taklah, Wani. Mungkin aku dah kena start exercise kot. Tak, Chef. Aku rasa ni benda lain. Hah? Aku rasa ni benda lain ni. Benda lain? Kau cakap je lah. Selalu mulut kau tu laser tau. Okey, kau pernah buat check up tak untuk diabetes? Kau gila apa? Itu penyakit orang obes. Aku tak ada obes. Kalau seluar tu dah sendat, sedar-sedarlah sikit. Chef Nick, apa yang Kak Wani cakap tu mungkin betul. Sebabkan ayah aku, dia ada diabetes type 2. Dia selalu cepat penat dan haus. Dah lah. Kau pun sama lah. Betul tu, Chef. Doktor selalu pesan kat bapak aku, kalau blood sugar tinggi, lens kat dalam mata tu cepat bengkak. Dan disebabkan itulah penglihatan kita akan kabur. Oh, sekarang ni dia doktor lah pula. Chef, kita cakap ni sebab kita risaukan Chef. Memang dia bukan doktor. So, Chef pergilah jumpa doktor yang betul. Baik tahu daripada tak tahu kan? Chef just buat pemeriksaan blood sugar je. Macam bapak aku, dia ada cakar kecil. Dia cocok dekat jari. Dah lah. Hilang pula aku nak makan pai coklat ni. Korang semua tahu kan? Aku memang suka makan coklat. Dah pergi buat kerja. Hello bro. Lately ni, aku asyik rasa haus je. Asyik rasa lapar. Aku tidur banyak macam mana pun, still rasa penat. Ini stres kan bro? Bunyi macam simptom awal diabetes type 2. Diabetes? Ya. Nanti you datang klinik I, kita buat blood test. Baru I boleh confirm. So, aku kena diet lah kan? Yes, kenakanlah kurang makan sikit bro. So, lepas ni, aku kena makan sayur. Kena kurangkan red meat. Aku kena catu dessert aku. Kau tengok keliling semua ni. Aku masak sedap hari-hari. If I'm not happy, my customer wouldn't happy, bro. Ini serius bro. Yang you rasa penat, tak boleh fokus. Mungkin sistem dalam badan you tak boleh proses glukos kepada tenaga yang cukup. Dan satu lagi, senang kena infection dan boleh dapat ulcer. Dah ramai dah kes-kes teruk macam ni, semua kena potong kaki. Sampai potong kaki? Ya. Okey. Aku taubat.
Tapi itu kalau kes teruk lah. You ni baru kes awal. Boleh dikawal. Kalau you lose weight sikit, senang kan? Taklah rasa penat. Dan lutut you boleh berterima kasih dengan you. Dan satu lagi. You kena banyak bersenam. Kurangkan karbo. Alright, bro. Nanti I share you dietitian yang bagus. Dia boleh bagi you meal planning. Thank you, bro. Doktor? Tak boleh pergi klinik macam orang lain ke? I jalan dulu. Okay, bro. Thank you sangat. Korang. Jangan jadi pak pacak kat sini. Servis tak mula dah ni. Tak ada benda ke nak cakap kat kita? I'm sorry. Ha? Tak dengar? Ya, I'm sorry. Apa yang kau cakap sebelum ni, semuanya betul. Sekarang ni, aku kena diet. Kemungkinan aku ada diabetes. So, lepas ni, aku kena makan rumput je lah. Come on, kita semua ni chef. Mesti boleh buat menu yang sihat dan sedap. Betul tu. Table 5, service. Aku nak try je lah. Mana tahu tak cukup cheese ke? Pasta tu kau boleh masak dalam tidur. Biar je lah aku kat sini. Tidak terkubur di medan diet. Wani. Kalau aku kurus nanti, kau rasa bistro kita ni ada orang nak datang tak? Drama betul. Nah, cuba ni. Wow. Kau cuba. Boleh tahan. Ini chickpea pasta, low carbs. Aku nak cadangkan beberapa item yang sihat sikit kat dalam menu kita. Aku baca kan, kat Malaysia ni ada 18% orang dewasa ada diabetes. Chef tahu tak? Kita boleh dapat ramai customer baru. Jeff, kan aku dah cakap dia bos kat sini. Chef, kau tak rasa letih lagi kan? Apa tu? Oh, ni. Oh, ni dari Dr. Martin kan? Okey, korang. Lepas ni, aku kena lebihkan makanan yang rendah GI. Aku kena jaga kalori aku ni. Inilah Dr. Martin bagi kat aku sebagai pengganti makanan kalau aku sibuk nanti. Ada biskut coklat. Okeylah tu, Chef. So, tak payahlah nak sedih sangat. Kat sini menu tu. Okey, macam ni korang. Kalau kita nak tambahkan sayur, salad bagai dalam menu kita tu, kita kena buat dressing yang mantap. Protein kita kena grill, tapi kita kena guna lebih rempah Arab, baru ada Okey, aku ada research lah. Roti-roti yang guna tepung, suji dan kelapa. Mungkin kita boleh buat eksperimen sikit kot. Macam mana? Apa, ha? Kalau aku kena diet, baik pastikan benda tu sedap kan? Minum. Assalamualaikum, selamat kembali bersama saya Dr. Seh dalam Coretan Harapan, dan turut bersama saya dalam segmen ini kita ada Dr. Nisa, seorang pakar dietetik, dan juga Dr. Nina, pengarah perubatan Abbott Nutrition. Tapi sebelum kita bermula bincangkan apa yang kita nak bincang pada hari ini, mari kita imbas kembali kisah Encik Razman minggu lepas dengan amalan gaya hidup dia yang sibuk dan juga pengambilan makanan yang tidak sihat. Episod hari ini kita masih menyentuh mengenai penyakit diabetes yang sama, tetapi kisahnya sedikit berbeza. Sebab kita semua tahu betapa sibuknya tugas seorang chef. Sama seperti Chef Nick tadi kan. Kita tengok kalau dia masak tu, masakan dia kena tip-top.
rasanya kena sedap. Dia masak, dia jugalah yang kena rasa. Tapi masalah utama Chef Nick tadi adalah pengambilan makanan yang terlalu banyak sehingga menjurus kepada kenaikan berat badannya. Selain itu juga kita dapat lihat dia ada simptom-simptom penyakit diabetes seperti kerap berasa lapar dan dahaga. Penglihatannya makin kabur dan juga kita dapat lihat yang mana dia mula berasa kebas di hujung jari kaki dan tangan. Dan bercakap mengenai masalah berat badan berlebihan di Malaysia ini bukanlah satu norma baharu. Tapi persoalannya sampai bila kita nak biarkan ia berterusan. Dan adakah anda sedar risiko penyakit diabetes? Oleh itu sebab itulah kita panggil kita punya tetamu jemputan hari ini untuk kita bercerita lebih, untuk kita kupas lebih mengenai diabetes ni. Jadi soalan saya yang pertama ditujukan kepada Dr. Nisa lah. Bagi seseorang seperti Chef Nick tadi, apa langkah utama yang boleh dilakukannya untuk mencegah daripada mendapat diabetes? Okey, seperti yang Dr. C nyatakan tadi, masalah berat badan adalah sangat signifikan di Malaysia. Jadi bagi Chef Nick, untuk dia mencegah diabetes, langkah utama yang perlu beliau ambil adalah untuk menurunkan berat badan. Dengan menurunkan berat badan, satu hormon yang kita panggil insulin akan lebih cekap bekerja untuk menukarkan makanan yang dia ambil kepada tenaga. So, bila berat badan berlebihan, itu yang menyebabkan gangguan dalam badan beliau, lantas boleh menyebabkan gula naik dan meningkatkan risiko mendapat diabetes. Okey, dan bila kita bercakap mengenai makanan ni, saya rasa pasti ramai penonton kat rumah ni nak tahu apakah antara makanan yang boleh menyebabkan peningkatan gula dalam badan ni. Sebab kita tengok tadi dalam drama tersebut, di mana chef sangat suka makan makanan yang berkarbohidrat seperti pasta dalam kuantiti yang banyak. Selain itu, makanan-makanan manis, pencuci mulut seperti kek coklat, puding, dan juga minuman bergas. Itu adalah antara makanan yang jika diambil berlebihan meningkatkan berat badan, lantas boleh juga meningkatkan aras gula darah. So, karbohidrat dia ada dua. Satu makanan yang ringkas, karbohidrat ringkas, satu lagi yang berserat, yang bijirin penuh seperti beras perang, roti bijirin penuh, oats yang mengandungi tinggi serat. Jika diambil menggantikan karbohidrat ringkas seperti nasi putih, roti putih, mi tanpa serat, dia boleh membantu mengawal kandungan gula dalam darah. Baiklah, seterusnya saya nak tanya Dr. Nina lah. Apakah cabaran yang paling utama yang selalu mereka yang ada diabetes ni hadapi dari segi diet? Ya, bila kita bercakap mengenai pengurusan diabetes, selalunya ia terasa macam komitmen yang sepenuh masa. Dia melibatkan pengurusan diet, mereka perlu melakukan senaman dan juga mungkin perlu mengambil ubat-ubatan seperti yang disarankan oleh doktor yang merawat mereka. Jadi ini menyebabkan tekanan. Dan tekanan ini boleh membawa keadaan yang kita panggil sebagai diabetes burnout ataupun kelesuan diabetes. Diabetes burnout? Wow, first time saya dengar tu. Ya, jadi kita ikut daripada satu tinjauan yang Abbott telah jalankan di kalangan pengidap diabetes, 96% daripada responden tinjauan itu mengalami kelusuan diabetes ini. 96%? 96%. Jadi majoriti mengalamilah tekanan ini. Jadi antara mungkin penyelesaian untuk membantu mereka dalam mengurangkan tekanan ini ialah jika adanya pilihan atau option untuk mereka ambil yang nutrisi khusus diabetes yang bukan hidangan yang ringkas. Dan lepas ni Dr. Nisa akan menerangkan bagaimana lebih lanjut ia boleh diterapkan dalam plan makanan seharian seorang pesakit diabetes. Wow. Tak sabar saya nak dengar tu. Okey, berbalik kepada Dr. Nisa, saya nak tanyalah sebab saya tahu dekat luar sana selalu banyak orang bertanggapan yang berbadan besar sahaja yang akan dapat diabetes ni. Jadi adakah itu betul atau mitos? Dan betulkah, bolehkah penurunan berat badan membantu pengurusan tahap gula dalam darah ni? Okey. So, faktor berat badan memang betul merupakan faktor utama kepada kejadian diabetes. Bila saya perhatikan dalam lingkungan 80 hingga 90% pesakit saya yang mendapat diabetes mempunyai berat badan berlebihan, terutamanya lemak di bahagian perut. So, kita panggil abdominal obesity. Kerana lemak di bahagian perut merupakan indikator utama menyebabkan insulin susah nak buat kerja. Tadi yang kita sebut tadi. Right? Okey. So, namun tak semestinya hanya yang gemuk saja boleh dapat diabetes. Tanpa kawalan gaya hidup yang sihat. Contohnya merokok. Selain itu, faktor yang paling kuat iaitu sejarah keluarga. Jadi apabila kita ada sejarah keluarga, itulah tanda utama pentingnya langkah pencegahan
perlu diambil. So berapa banyak nak turun? Ya. So kajian menunjukkan penurunan sekurang-kurangnya 5 hingga 10% daripada berat asal. Contohnya katakan berat individu tersebut 100 kilo. Ya. Dan dia berjaya menurunkan antara 5 hingga 10 kilo dalam tempoh 3 hingga 6 bulan. InsyaAllah dengan cara tersebut dia boleh mencegah diabetes sehingga 4 hingga 11 tahun akan datang. Once dia decide nak turun berat, nak menguruskan berat badan, nak mencegah diabetes, that's the moment dia kena terus ke depan. Faham. Saya sangat setuju dengan perkataan konsisten. Okey, berbalik kepada Dr. Nina. Saya nak tanyalah sebab tadi pun Dr. Nina ada sebut pasal diabetes burnout kan. Jadi saya nak tanya, apakah kaedah yang boleh dilakukan kepada mereka yang ada diabetes ni untuk membantu menguruskan keadaan seperti ini? Dengan adanya formulasi khusus diabetes ini, ia merupakan hidangan yang lengkap dan seimbang untuk memenuhi keperluan nutrisi mereka. Ia juga ringkas, yang mudah diambil dan senang dimasukkan ke dalam pelan pemakanan mereka. Dan ia sebenarnya tidak sama dengan minuman nutrisi yang biasa kerana ia mempunyai komposisi nutrien yang tertentu, ia mengandungi banyak vitamin dan mineral yang penting yang boleh menyokong keperluan nutrisi mereka. Dan cara ia mampu mengawal paras gula seorang pesakit diabetes itu kerana ia secara keseluruhannya mengurangkan pengambilan karbohidrat dan ia juga mengandungi karbohidrat yang rendah glikemik yang boleh dicernakan oleh badan dengan secara perlahan dan ini menghindari daripada mereka mendapat kenaikan paras gula secara mendadak. Tapi there's no quick fix ya. Mereka perlu melakukan juga on top of that, mereka perlu mengawal diet, mereka perlu mengamalkan senaman secara konsisten dan juga mematuhi pengambilan ubatan seperti yang disarankan. Wow, cukup padat penjelasan daripada Dr. Nina tadi. Okey, kita berbalik kepada Dr. Nisa lah. Ini satu soalan yang saya rasa ramai sangat nak tahu kat luar sana sebab dah terlalu banyak mitos mengenainya. Katanya begini Dr. Nisa, ramai yang berpendapat kalau contohlah kita makan makanan manis, untuk kita mencairkannya adalah dengan minum air putih banyak-banyak. Adakah itu membantu ataupun sebenarnya tidak atau bagaimana? Mitos tu Dr. Seh. Ya ke? Mitos tu ya. Sebagai seorang ahli dietitian, saya masih mengira jumlah gula yang dicampur berbanding jumlah air yang didilute tu. Jadi dilute tu kita cuma rasa kurang manis pada lidah. Ya, kepekatannya masih sama. Ya, terutama sekiranya bila mereka merasakan dah kurang manis ni, saya habiskan. Right? So jadi jumlahnya masih sama. Okey, sebab tadi pun Dr. Nina ada menyentuh mengenai formula nutrisi kan. Mungkin Dr. Nisa boleh cerita apakah antara cadangan pemakanan dengan menggunakan formula nutrisi ini tadi bagi pengidap diabetes. Bolehkah ia dijadi sebagai hidangan gantian? Seperti contoh kepada Chef Nick tadi. Okey. So, seperti yang Dr. Nina nyatakan, dia bukanlah quick fix. It's not just one solution. Ya? Dan ia perlu digunakan sebagai makanan gantian, bukan makanan tambahan. Ada dua benda berbeza di situ. So, dalam konteks formula khusus diabetes ini, kita mohon seperti Chef Nick tadi, menggantikan makanan yang biasa mereka ambil. Contohnya makanan yang dia ambil terlalu besar pada makan tengah hari. Jadi kita minta beliau gantikan makanan tengah hari tersebut dengan formula khusus diabetes. Ya? Dan apabila kita menggantikan, jadi tenaga itu telah dibetulkan, kecil, karbohidratnya juga kecil, itu dapat membantu individu yang ingin menurunkan berat badan mereka. Right. Wow. Terima kasih atas penjelasan daripada Dr. Nisa dan juga Dr. Nina tadi. Kita pun telah sampai kepada penghujung rancangan kita. Diharap segala informasi yang telah kita kongsikan tadi bermanfaat kepada anda semua. Yang paling penting, ubah gaya hidup anda, makan secara sihat dan seimbang dan jangan lupa amalkan Grusena kerana ia boleh membantu mengawal glukosa dalam badan anda. Terima kasih sekali lagi kerana bersama kami dalam Coretan Harapan. Diharap segala info yang kami kongsikan boleh berguna kepada anda dan juga yang tersayang. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Saya Dr. Seh. Assalamualaikum. Stay safe and take care. Bye.